Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Baik, kita hari ini kita sambung sebelum kita sambung tempat kita belajar, saya ulang sikit apa yang kita dah belajar pada pelajaran yang lalu. Mudah-mudahan dengan pengulangan ni kita akan dapat lebih penguasaan. Kita akan lebih yakin dengan apa yang kita belajar. Baik, dalam pelajaran yang pertama dulu kita belajar apa dia? Al-aslu fil asma'i at-tanwin. Al-aslu fil asma'i at-tanwinu. Apa maknanya? Asalnya semua kata nama itu tanwin. Contohnya macam mana kita tengok. Macam mana nak sebut ni. Contohnya ini mahadha. Ini kita bun. Macam tu asalnya. Kitabun. Semua kata nama dalam bahasa Arab ni asalnya semua macam tu. Buku tulis daftarun. Rumah baitun. Macam tu. Ni kitabun. Tu. Nampak tu ada tu. Bila bun. Tak boleh kita baca kitabin mula-mula. Kitaban tak boleh. Semua mesti kitabun. Macam tu. Baik. Baik, kita tengok ni. Okey, mahadha. Qalamun. Macam tu. Qalamun. Boleh baca qalamin? Tak boleh. Boleh baca qalaman? Boleh baca al-qalamun? Al-qalamun? Tak boleh. Kalau qalamun ada ihlam, al-qalamu. Baik, kita dah belajar tu. Baik, kita tengok sini. Ini mahadha. Baitun. Macam tu. Baitun. Macam itulah. Baik. Ini mahadha miftahun. Kunci. Miftahun. Ni. Miftahun. Situ kan. Lepas tu babun. Sekarang kursiun. Betul. Ni maktabun. Ni sarirun. Ni katil. Sarirun. Macam itulah. Semua. Katil, sarirun. Masjid, masjidun. Rumah, baitun. Kunci, tahun. Dapur, matbahun. Tandas, tandas. Mirhadun. Bilik mandi, hammamun. Lupa. Jangan lupa. Ini modal ni buku satu tu. Bab satu. Okey. Mahadha mindilun. Macam tu. Semua kata nama asalnya tu. Mindilun, miftahun. Macam tu. Ni al-aslu fil asma'i at-tanwinu sebenarnya. Semua asalnya macam tu. Asal macam tu. Senang. Senang kan? Baik, sekarang kita tengok. Okey. Itu yang pertama kita kena ingat. Persepsi kita bila kita belajar bahasa Arab, semua kata nama asalnya semua tanwin macam tu. Tapi adalah beberapa perkataan dia tidak tanwin. Satu, contoh nama orang Ahmad, nama dia Ahmadu. Kalau tak nampak ustaz boleh kali sikit. Ahmadu. Ada. Kalau nama orang Muhammadun, Abbasun. Tapi kalau orang perempuan Aminatu, Fatimatu. Macam tu. Tapi umumnya asal semua kata nama memang tanwin. Masjidun, babun, kitabun. Kalau kucing, kitun. Anjing, kalbun. Unta, jamalun. Keldai, himarun. Macam tu je. Macam mesti macam tu. Okey, sekarang tengok. Sekarang tengok. Itu yang pertama kita kena ingat. Nombor dua, tengok. Kalau kita nak tanya apa ini, kita kata apa dia? Mahadha. Apa ni? Hadha kitabun. Apa ni? Ini buku. Macam tu. Jadi memang senang. Jadi kita mula daripada awal je ni. Oh, apa ni? Ini buku. Tadi
Semua kata nama tanwin. Sekarang kita nak guna apa ni? Kita guna ma. Ma ni soalun li ghairil aqil. Maknanya soalan untuk bukan manusia, kita guna ma. Kalau untuk orang kita tak guna ma, kita guna apa? Man. Jadi kita ingat lagi. Ma hadza, jawabnya hadza kitabun. Jawabnya bukan orang lah. Hadza kitabun. Okey, sekarang ma hadza? Jawab. Hadza daftarun. Daftarun. Warakun boleh juga. Ini kertas warakun. Kita buku tulisnya. Okey, daftarun. Okey. Sekarang ma hadza? Hadza jamalun. Saya tersalah tu. Patut gambar unta pula dulu. Hadza jamalun. Jamalun. Nampak tu? Kalau nama orang? Nama orang tak boleh sebut Jamalun. Kena kata Jamalun. Ada alif. Jim, mim, alif, lam. Kalau orang tu ejaan jim, mim, lam, makna jawabnya memang unta lah. Mesti kena kata Jamal ataupun Jamalun. Makna Jamal cantik, keindahan. Allahumma inna duhauka wal jamala jamaluka. Itu jim mim alif lam. Keindahan itu keindahanmu. Itu dia. Itu dia. Ya. Baik. Okey, sekarang sekarang ini hadza ni kita dalam bahasa Arab kita panggil ismu isyaratin. Nama dia, kata isyarat. Dan dia menunjukkan benda lil qarib, dekat. Lagi mufrad. Apa makna mufrad? Satu. Lagi muzakkar. Lil muzakkar. Ini dekat, tunggal, lelaki. Besok kita akan belajar macam mana satu objek tu dikategorikan muzakkar dengan muannas. Kita akan belajar. Ada banyak cara kita nak kenal dia. Ada 4 cara kita boleh pastikan ni muzakkar atau muannas. Baik. Maknanya kalau kita benda dekat, tunggal satu, muzakkar pula tu kita kena guna hadza. Dia benar. Ini namanya ismu isyarah. Baik, sekarang okey. Sekarang itu kemahiran. Seterusnya kita akan belajar ni. Ya. Muzakkar tu makna lelaki. Lelaki. Lil qarib tu untuk benda dekat. Benda dekat. Ni lil qarib dekat. Lil mufrad ni untuk satu, tunggal. Kalau dua kita panggil musanna. Kalau banyak kita panggil al-jam'u, kata jamak. Kalau bahasa Melayu ada dua je. Kata tunggal, kata jamak. Bahasa Arab ada 3. Mufrad, kata tunggal, musanna 2, al-jam'u lebih pada 2, 3 dan seterusnya. Itu dia. Okey. Ni kalau kita kata katilkah ini, kita kena asarirun hadza. Nampak jangan kita kata hadza sarirun. Boleh juga sebenarnya, boleh juga. Tapi lebih gramatis ke asarirun hadza. Macam tu. Kalau ya, na'am hadza sarirun. Jadi kalau dia kata ini macam ni, kita nampak ni macam satu perkataan. Sebenarnya ni adalah satu perkataan. Kita akan jumpa dalam Quran nanti banyak perkataannya tu. Depannya. Kalau kita tak belajar daripada awal, kita tak dapat cam. Ini satu huruf, ini macam ni, ini macam ni. Tak tahu. Jadi kita belajar macam ni daripada mula. Macam ni. Baik. Ada apa-apa soalan? Tak ada kan? Okey baik, kita seterusnya kita tengok macam ni. Ini sama. Kalau dia kata maktabun hadza, kalau tidak kita kata la hadza sarirun.
Kalau ya, na'am hadza sarirun. Jadi kalau ni ada dua lah. Baik. Boleh kan? Baik. Kita sambung lagi. Macam tu. Kita tengok sekarang. Kita tengok. Ni kita belajar ma. Lagi apa? Hadza. Ma ni apa tadi dia? Untuk apa ni ma? Ma ni su'alun an ghairil aqil. Soalan untuk bukan manusia. Yang ini ismu isyarah. Ini maknanya menunjukkan benda dekat, mufrad sekarang. Ini maknanya adakah. Baik. Kita ni na'am, ya, la. Maknanya tidak. Baik, alhamdulillah. Ni saya ulang sikit. Hari ni kita ada sahabat-sahabat baru, ada 2 orang. Jadi saya ulang sikit. Baik. Ini gunanya kita belajar daripada awal. Sebab kalau kita kena ingat yang kita belajar ni namanya buku tu, nama dia Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natikina biha. Ni buku ni. Saya ulang lagi sekali ni. Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natikina biha, maknanya belajar bahasa Arab bagi orang yang tidak bertutur dengannya, tak bercakap dalam bahasa Arab. Jadi ini cara dia. Jadi Dr. Fa Abdul Rahim ni dia asal daripada India. Jadi dia beritahu kalau orang bukan Arab dia kena belajar macam ni. Baru dia faham. Daripada mula macam ni. Jadi kita kena sebut ujung tu. Baitun. Tadi tuan-tuan tengok video tadi kan? Bahasa Arab ni dia hidup. Sekejap baitun, sekejap baitin, sekejap baitan, al-baitu, al-baita, al-baiti. Itu semua. Baik. Wah, syukran. Ini habislah kita bab satu. Kita tengok lagi seterusnya, kita tengok. Baik. Baik. Pertama, tu gambar apa tu? Kalau dekat kita panggil apa ini, macam mana nak sebut dalam bahasa Arab? Apa ni? Ma hadza. Kalau jauh? Madzalika. Kalau jauh madzalika. Kalau dekat ma hadza. Jadi hadza untuk dekat, zalika untuk jauh. Baik. Zalika najmun. Najmun. Tengok najmun. Kalau dekat hadza, kalau jauh zalika. Baik. Okey. Kalau dekat ni macam mana ni? Nak tanya apa ni macam mana? Kalau jauh, ni jauh dan jauh. Ma zalika, zalika masjidun. Ini untuk jauh. Kalau dekat ma hadza. Okey. Senang sangat. Bahasa Arab ni cukup senang. Baik. Sekarang ma zalika jamalun. Senang. Zalika jamalun. Cukup macam tu je. Kalau dekat ma hadza, kalau jauh zalika. Tapi kena ingat, mula-mula mesti jamalun dulu. Jamalun. Macam tu. Okey. Ni ma zalika. Zalika himaruna, keldai. Kan cukup senang. Tapi kena ingat ni. Ini satu ma. Untuk bukan orang, benda ma. Zalika untuk jauh. Zalika jamalun, macam tu. Sama semua, tengok. Wa ma zalika, zalika himarun. Tak ada zalika himarin. Zalika himaran tak. Mesti run dulu. Nak tukar ron, nanti dulu. Nak tukar rin, ada sebab dia. Baik, macam tu. Okey, senang. Okey, ma zalika? Zalika qitun. Tun lagi tengok. Ni zalika. Tengok asalnya. Ini asalnya ejaannya zal, alif, lam, kaf. Tapi alif tu jadikan mat macam ni. Ini tanda panjang lah ni. Macam tu. Samawatun pun ejaan ni ditulis sekarang ni. Tengok Quran Rasam Osmani semua macam tu. Okey. Wa ma zalika
Zalika hisanun. Macam tu. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Okey, baik. Sekarang kita tengok. Tengok. Kalbun zalika? La. Zalika kitun. Okey, lagi. Okey. Hisanun hadza? Naam, hadza hisanun. Tengok hadza dekat. Zalika jauh. Okay. Ini ada beberapa kemahiran dah kita belajar. Pertama ni, kalbun. Zalika, la, naam, hadza, hisanun. Tengok. Ni benda kecil-kecil ni. Kita kena ingat ni. Jangan kita panggil enteng. Macam ni kita nak belajar ke macam ni? Senang sangat. Yalah, senang tu yang kita kena ingat tu. Kena faham tu. Okey, habis kita. Sekarang abait, kalau jauh kan, abaitun zalika? Naam, zalika baitun. Okey, sekarang tengok. Macam mana nak tanya? Kerusikah itu? Macam mana? Dia kata ini. Maktabun hadza? La, ada kursiyun. Ada la, ada naam. Naam, la. Kalau dia soal ni kalau ya naam, kalau tidak la. Senang sangat. Okey. Kalau jauh zalika, kalau dekat hadza. Boleh kan? Okey. Sambung kita tengok. Kita teruskan lagi. Zalika ni ismu isyarah. Dia ismu isyarah. Wa huwa yushiru ila dia lil ba'id, makna untuk jauh. Tadi untuk dekat kan? Qarib. Sekarang ni dia. Okey. Mufrad. Okey. Sama ni. Ini sama. Tapi ini satu. Jauh. Kalau dekat hadza, kalau jauh zalika. Baik. Boleh semua orang? Senang kan? Lepas ni ustaz nak masuk bab yang seterusnya. Kita senang kan Okey. Tengok sini. Ada lagi satu, tengok sini. Kalau saya kata untuk orang, kita guna apa? Boleh kata ma hadza, boleh tak? Tak boleh. Kita kena guna apa dia? Man hadza. Kalau orang mesti guna man. Jangan kata ma hadza. Ma hadza. Ping. Kena pelempang kali kena. Ni kena. Hadza talibun. Senang sangat. Okey. Man hadza, man zalika? Zalika mudarrisun. Tengok. Man hadza? Hadza. Man zalika? Zalika. Jawabnya. Itulah. Macam bahasa Melayu juga. Siapa ni? Ini cikgu. Siapa itu? Itu pelajar. Macam tu. Baik. Okey. Sekarang kita tengok. Okey. Okey. Ma zalika qalamun. Man zalika mudarrisun. Zalika tabibun. Ini ma untuk bukan orang, man untuk manusia. Senang. Baik, sekarang kita tengok al-kaidah tu. Ma su'alun an ghairil aqil. Ma ni. Ma ni adalah soalan untuk bukan manusia. Kalau man, soalun an aqil. Ini mustahab. Macam ni je belajar bahasa Arab je ni, bukan susah sangat. Budak-budak sekolah ni kalau belajar macam ni sekejap je, sekali je belajar terus pandai. Baik. Okey, syukran. Baik, habis. Sekarang saya nak masuk seterusnya. Ustaz nak tanya, kalau apa tu, kalau saya kata qalamun, kalau ada alif lam jadi apa dia? Kena bacakan qalamun qalamu. Itu kita tengok sini, kita tengok sikit, ulang sikit kan. Lepas tu kita masuk lagi. Sebab kita guna ni dia boleh laju pasal kita ulang. Kita ulang. Baik. Sekarang al-ma'rifah wan nakirah. Apa makna ma'rifah? Kata nama khas. Nakirah kata nama am. Benda ni semua orang kena tahu. Dalam bahasa Melayu ada kata nama am, kata nama khas.
Kalau dalam bahasa Melayu, apa tanda kata nama khas? Macam mana? Kat sekolah belajar kan? Macam mana kita nak kenal kata nama khas? Nama orang. Lagi? Nama bandar. Lagi? Nama negara. Kan? Itu nama khas. Kalau kata nama am, kata nama yang disebut secara umum. Contohnya, bas. Tapi kalau bas sekolah, kata nama khas, kata nama am. Bas sekolah. Dia tak jadi nama am lagi, dia dah jadi spesifik dah, bas sekolah. Bas pelancongan. Ini bas ekspres, ini bas berhenti-berhenti. Tapi bas, macam-macam bas. Saya kata jam, kata nama am, kata nama khas. Kata nama am. Saya kata citizen. Itu jenama jam kan? Kalau itu jenama jam tu jadi nama khas. Saya kata jam Ali. Kata nama am, kata nama khas. Jadi kata nama khas dah tu. Okey tu dia. Sekarang kalau dalam bahasa Arab, dia lain kata nama khas ni ada banyak. Kita tengok kat sini, kita tengok. Ni tengok sini. Tengok. Ini apa ni? Mahadha babun. Babun, pintu. Ini asalnya. Tapi bila ada alif lam, ada alif lam, jadi apa? Al-babu. Tak boleh. Nampak tak tu? Tadi asal macam ni. Semua babun. Tapi bila ada alif lam, buang satu dhamma. Tinggal satu al-babu. Ini kita panggil nakirah. Kata nama am. Yang ni kita nak apa dia? Ma'rifah. Kata nama khas. Sebab tu bila kita kena mahirkan bahasa Arab ni. Kalau bila kita baca Quran, kita kenal ini nakirah, ini ma'rifah. Fiha fakihatun. Kan? Fiha fakihatun. Nakirah ke ma'rifah? Fakihatun nakirah. Fiha sururun. Fiha sururun marfu'atun. Sururun tu kata jamak kepada sarirun. Sarirun makna apa? Katil. Sururun katil. Banyak katil. Masa kita tahu macam-macam katil ya. Ni kita kena. Okey, kita boleh laju. Mahadha masjidun. Ni asalnya macam ni. Bila ada alif lam, al-masjidu, macam tu. Okey. Nakirah makrifah. Okey, boleh faham semua orang? Baik. Nakirah makrifah ni dia ada satu, kalau bunyi al-masjidu, ini namanya alif lam makrifah. Sebutannya alif lam, ini alif lam apa ni? Alif lam qamariyah. Kena al gitu. Kalau rajulun, orang lelaki. Kalau ada alif lam jadi apa? Ar-rajulu. Dukkanun, ad-dukkanu. Talibun, at-talibu. Itu namanya alif lam syamsiah. Kena wasalkan masuk tu. Tu. Baik. Saya pergi laju sikit sebab kita ni ulang. Okey, baik. Ni qalamun. Ada dalam al-qalamu. Ni. Hadhi alif lam ma'rifah. Nutku alif lam qamariyah. Sebutannya. Okey, baik. Sini ini baitun jadi al-baitu. Macam mana? Sama macam tadi. Nakirah ma'rifah. Okey. Qamarun. Al-qamaru. Ini kalau tak pandai kan, balik rendam buku, minum air dia kalau tak pandai. Baik, sekarang ini hadza qamisun. Al-qamisu nadhifun. Ini penting. Ini penting. Kalau kita kata ini baju, hadza qamisun. Tapi kalau saya kata baju ini bersih, mesti kita mulakan ayat ni dengan makrifah. Tanda makrifahnya kena ada alif lam. Bila ada alif lam, buang satu
Dhamma. Sini komisun bila lam jadi komisu. Ni kena faham semua. Oh, ini alif lam namanya alif lam ma'rifah. Cara sebutnya alif lam qamariyah. Al-komisu nazifun. Macam tu. Ini ayat betul-betul bagusnya. Macam tu. Tengok. Dia kata hadhi alif lam ma'rifah nutquhu al-qamariyah. Baik. Baik. Hadza qalamun. Al-qalamu maksurun. Patah. Sini. Kalau apa asalnya hadza qalamun, macam tu mun. Bila kita nak sebut pen ini patah mesti ada alif lam. Al-qalamu buang satu dhammah. Maksurun. Macam tu. Ni sama macam tadi. Okey, baik. Sekarang kita tengok. Sekarang kita tengok. Ini talibun. Bila ada alif lam at-talibu. Namanya alif lam apa ni? Alif lam ma'rifah. Sebutannya macam mana? Alif lam syam. Tanda dia ada sabdu kat sini. Jangan baca al-talibu, kena kata at-talibu. Sebab tu bila kita orang azan tu pagi-pagi, as-salatu khairum minan naum. As-salah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Jangan kata hayya 'alal salah, tak betul. Alif lam tu alif lam syamsiah. Macam tu. Tengok at-talibu mujtahidun. Apa makna mujtahidun? Rajin. Bersungguh ni. Namanya. Jadi at-talibu mujtahidun. Ingat tu. Ini man hadza talibun. Tengok. Ini kita dah belajar tadi kan? Kalau orang man dekat hadza. Man hadza talibun. Sekarang kata mujtahidun. Macam mana nak baca ni macam mana? Siapa tahu? Betul. Sini kan tanwin, sini alif lam. Kita mujtahidunit talibu. Bubuh nun kecil kat sini bawah. Kalau baca Quran pun macam tu juga. Naam, ya, pelajar ni rajin macam tu. Kalau tidak la. At-talibu kaslan. Kaslan malas. Mujtahidun rajin. Jadi jangan bubuh nama anak kaslan. Ada orang bubuh nama anak dia kaslan. Namanya apa? Malas. Jadi orang Jawa selalu sebut anak dia ada nama kaslan. Baik. Okey. Hadza talibun at-talibu jamilun. Namanya macam tu. Ini alif lam sebutannya alif lam syamsiah. Baik. Tufahun ada alif lam at-tufahu. Baik. At-tufahu ladzizun. Sini at-tufahu ada sabdu kat sini. At-tufahu. Bila kita baca Quran besok, kita jumpa kata sabdu ni ada banyak makna. Kadang-kadang ada sabdu tu maknanya huruf tu ada dua. Contohnya kata hajjun. Hajja yahujju. Hajjun asalnya maknanya hajja, asalnya hajaja. Dua jim dia rapatkan jadi sabdu. Hajja yahujju. Satu lagi macam ni. Alif lam syamsiah tanda dia. Baik. Tengok. Tengok. Hadza tufahun. Madza. Terbalik pula soalan ni. Aladzidun tufahu? Naam. Ya. Aladzidun tufahu? Naam. Jadi bila kita belajar bahasa Arab, pertama kita tahu kaedah. Kaedah bahasa Arab tu macam mana? Kaedah tu. Nombor dua, kita tahu mufradat, perkataan-perkataan. Nombor tiga, kita tahu sebutan. Inilah punca asalnya. Aladzidunit tufahu. Kita belajar tajwid secara tak langsung. Jadinya bila belajar bahasa Arab ni, banyak dapat. Kita dapat ilmu bahasa Arab. Kita faham Al-Quran. Kita dapat ilmu tajwid. Kita tahu sebutan tu macam mana sepatutnya. Nampak? All in one. Tu. Untung lah. Baik. Itu pun orang tak nak belajar juga. Sedangkan Al-Quran tu apa dia? Al-Quran. Baik, sekarang saya
Sebelum kita masuk bab 5, saya tengok sini dulu. Ni. Seterusnya kita akan belajar apa yang dipanggil, tengok. Kita panggil huruful jarri. Huruf-huruf jar. Kat sana ada huruf jar semua orang tu. Sana huruf jar. Kat sini pun ada. Kita tengok sini. Huruf jar. Tengok apa dia. Kita tengok huruf jar tu. Apa dia huruf jar? Fi. Lagi ala. Lagi sebut mat. Amin. Lagi ila. Lagi lam. Lagi al-kaf. Lagi al-ba. Lagi an. Ini huruf jar. Semua orang dah. Apa makna ala? Di atas. Apa makna min? Ila ke. Lam belum belajar. Lam tu makna kepunyaan, milik. Li. Ini kaf, seperti. Kaf ni maknanya seperti. Ba dengan an, daripada ataupun tentang. Baik, saya nak tanya ni. Sekarang ini ma hadza? Hadza kitabun. Hadza kitabun, betul. Saya kata, saya letak, katalah ini meja lah saya. Pasal ni tak belajar lagi kan, ni saya letak meja. Kata mula-mula kitabun. Bila ada ihlam, al-kitabu. Sekarang cuba buat ayat. Buku ini di atas meja. Ada apa makna di atas? Ala kan? Macam mana nak sebut? Buku ini di atas meja. Al-kitabu alal maktabi. Kenapa baris bawah? Sebab didahului dengan huruf jar. Itu peranan huruf jar. Guna dia. Peranan dia. Kita tengok contohnya ni. Allah Akbar. Ustaz tak betulkan lagi ni. Mula-mula baitun. Ada alam al-baitu. Bila ada fil baiti. Dia baitu. Aduh. Ustaz tak betulkan. Fil baiti. Fil baiti. Ini namanya huruf jar. Ini namanya ismun majrurun. Ini pun kena ingat ni. Sebab bila kita mengaji lagi ni, kita nak i'rab ayat-ayat Quran, kita kena kenal ni semua. Nampak tak tu? Semua orang kena ingat. Asalnya kata nama ni mula-mula sekali baitun, kan? Bila ada alif lam jadi apa? Al-baitu. Bila ditambah huruf jar macam ni, fi, kena baris bawah. Fil baiti. Barulah tukar baris bawah. Baitun, al-baitu, fil baiti. Sekarang. Ini kita kena ingat, ni namanya huruf jar. Ini namanya apa dah? Ismun majrurun. Apa makna ismun majrurun? Bukan, maknanya kata nama yang berbaris bawah. Dia dibaris bawahkan. Majrurun dia kena buat. Dia kena jadi bawah. Kenapa jadi baris bawah? Sebab ada fi. Fi ni namanya huruf jar. Huruf jar maknanya, jar ni kata jarra yajuru, jarrun maknanya dia tarik. Majrurun yang kena tarik. Ini kena tariklah, kena di bawah. Itu namanya. Jadi semua kata nama lepas huruf jar dia kena baris bawah. Itu je. Boleh semua orang? Okey, sekarang kita tengok sini. Kalau ghurfatun, kalau ada alif lam jadi apa? Al-ghurfatu. Ini nakirah, ini makrifah. Ingat lagi tu. Bila ada fi jadi apa? Fil ghurfati. Okey. Cuba Ustaz tanya. Limadza al-ghurfati majrurun? Limadza al-ghurfati majrurun? Kenapa al-ghurfati tu baris bawah? Sebab didahului dengan huruf jar. Semua orang kena. Sebab didahului dengan huruf jar. Asalnya ni ghurfatun. Ini kena ingat ni. Asal kata nama semua tanwin. Ustaz dah cakap tadi dah. Baitun, masjidun, ghurfatun, hammamun. Bila ada ihlam,
Al-ghurfatu, al-hammamu, al-masjidu, al-kitabu. Tapi bila didahului dengan huruf jar, dia kena tukar baris bawah. Sebab apa? Ini ada huruf jar kat situ. Dia kena baris bawah. Li'annahu masbukun biharfi jarrin. Cuba jawab soalan Ustaz. Limadha al-ghurfati majrurun? Ikut Ustaz. Al-ghurfati majrurun li'annahu masbukun biharfi jarrin. Ini kita buku satu kena belajar macam tu. Satu-satu kena sebut. Dah pandai tak apa, boleh shortcut. Dah pandai lain. Macam kita dulu belajar kereta. Siapa dah dulu ambil lesen, ingat lagi masa ambil lesen? Macam mana ambil lesen? Kalau orang zaman dulu, zaman saya dulu, bawa kereta je ni, semua kena. Kena cikgu mengajar tu dia suruh betulkan kerusi dulu. Lepas tu betulkan cermin dulu. Lepas tu nak jalan tu kena mulakan ni. Lepas tu bila nak signal ada dah tu, nak belok, signal pasang, tangan ni kena lambai-lambai gini. Baru belok kena. Lepas tu berhenti. Kan? Baru tertib, penuh tertib. Nak berhenti macam mana, apa semua. Bila dah pandai kan, dah dapat lesen macam mana buat kereta? Tangan sebelah je kan. Dulu mesti tangan dua kan. Sedar je. Lepas tu boleh WhatsApp lagi tu. Selfie lagi macam tu. Itu pasal dah pandai. Tapi kalau nampak polis kena saman. Kalau tak ada polis tak apa. Kalau kena tangkap, kalau tengah telefon, pakai telefon berapa ribu? Kena, tak silap saya kena 2,000. Jangan main-main telefon ni. Kalau benda lain boleh lagi, telefon jangan. Jadi masa belum dapat lesen bukan main lagi kalau dah dapat lesen macam tu. Belajar bahasa Arab ni bila, tapi kita bahasa Arab ni kita boleh shortcut tapi betul. Memang dibenarkan. Contohnya aina Muhammadun zahaba ilal hammami. Pendek je. Tak payah Muhammadun zahaban, tak payah. Cukup. Okey. Cukup setakat tu Ustaz. Hari nak beritahu huruf jar tu ada banyak. Ada fi, ala, min. Contohnya kalau saya nak katakan, saya kata mana pen, pinjam Ustaz pen. Contohnya. Saya ambil pen ini. Okey. Ma hadha? Hadha qalamun. Ainal qalamu? Al-qalamu alal maktabi. Mula-mula maktabun ada dalam al-maktabu. Bila ada alal maktabi. Okey, min aina anti? Awak daripada mana? Min aina anti? Ana minal yabani. Ana minal yabani. Asalnya al-yabanu. Al-yabanu tu Jepun. Bila al-yabanu ada minal yabani. Kalau Cina, negeri Cina pun dalam bahasa Arab negeri Cina. As-sinu. Kalau minas-sini. Macam tu kan. Sebab apa kena balik as-sini? Sebab ada huruf jar. Jadi huruf jar. Baik, habis cerita. Sekarang Ustaz nak masuk bab baru ni. Ni bab 5 sekarang kita masuk. Okey. Sekarang kita dah sampai pelajaran kita. Baik, sekarang habis cerita. Kita berhenti kat situ dulu, insya-Allah. Kita masuk tajuk berikutnya. Hari ni laju sikit ni pasal nak sampai tajuk dia. Ni sebenarnya pelajaran kita kat sini sebenarnya. Itu dia. Baik. Kita sambung lagi kemahiran berbahasa yang kita belajar setiap hari Ahad kat sini Baik, tengok. Hari ni kita belajar tajuk apa dia? Al-mudhafu wal mudhafun ilaihi. Apa makna mudhaf?
Makna mudhaf ni sandar. Sandarkan. Mudhafun ilaihi, sandarkan kepadanya. Baik. Contohnya Ustaz nak cakap sini. Ini apa ni? Ma hadha? Hadha qalamun. Man hadha? Man hadha? Hadha talibun. Hadha talibun. Mas muka? Syahid. Syahid nama dia Syahidun. Macam mana dia Syahidun? Shin, ha, ya, dal. Nama cantik. Siapa tahu makna syahid? Saksi, betul. Syahada yushahidu syahidun, orang yang bersaksi. Baik. Nama dia Syahidun. Ini nama qalamun kan? Ini qalamun, ini Syahidun. Macam mana saya nak cakap? Saya sekarang bagi pen ni pada Syahid. Sekarang pen ni jadi siapa punya? Ini pen Syahid kan? Macam mana nak cakap pen Syahid? Saya kata qalamu man hadha? Pen siapa ni? Jawab. Ini pen Syahid. Kita sekarang dah tukar dah. Mula-mula qalamun, nama dia Syahidun. Bila dah jadi milik, kita kena buang satu ni. Jadi qalamu syahidin. Baris bawah. Qalamu syahidin. Baik. Tengok sini. Sekarang syahid ni seorang pelajar. Pelajar dalam bahasa Arab apa dia? Talibun kan? Saya kata talibun kalau ada alif lam? Talibu. Sekarang saya tanya. Qalamu man hadha? Pen siapa ni? Saya nak jawab ni pen pelajar ni. Hadha qalamu at-talibi. At-talibi baris bawah. Nampak tu? Mula-mula talibun. Ada alam at-talibu. Bila kita sandarkan kepunyaan tadi, jadi qalamu talibi. Mula-mula qalamun. Baik. Sekarang pen ni pen pelajar lah. Sekarang pen pelajar. Saya tinggal kat kelas. Tertinggal kat kelas. Tertinggal. Kita tak tahu pen siapa ni. Taunya ni pen pelajar. Macam mana nak sebut? Ini pen pelajar. Kita tak tahu pelajar mana. Macam mana nak kata? Hadha qalamu talibin. Kena talibin pasal nakirah. Tak tahu siapa punya. Tapi kalau tahu pelajar ni punya, qalamu at-talibi. Kalau tak tahu, qalamu talibin. Nampak tak tu? Baik, sekarang kita pernah pergi kedai hardware. Kita nampak pintu rumah banyak kan? Kita tanya toki kedai itu, ma hadha? Apa ni? Tuan kedai tu jawab, ini pintu rumah. Kata dia. Macam mana nak cakap pintu rumah? Hadha babu baitin. Pasal tak tahu rumah mana kan? Rumah dia pintu rumah je. Siapa-siapa boleh beli, boleh pasang. Bila dah lekat kat rumah dia, saya tanya, ma hadha? Jadi apa? Hadha babu al-baiti. Nampak tak tu? Itu sebab saya kata kita kena faham nakirah dengan makrifah. Saya kata gini, mula saya kata semua orang jawab dengan pantas. Saya kata pen. Pen ini. Al-qalamu. Buku. Buku ini. Itu buku. Saya kata ini buku. Hadza kitabun. Itu buku. Nampak tak tu? Di atas buku. Alal kitabi. Baris bawah dah kan? Saya kata buku Muhammad.
Ada di bawah ada. Buku dulu. Buku Muhammad. Kitabu Muhammadin. Buku Syahid. Kitabu Syahidin. Buku Khalid. Kitabu Khalidin. Baju Muhammad. Qamisu Muhammadin. Pen cikgu. Qalamu mudarrisin. Pen cikgu ini. Tak. Qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi. Kalau pen cikgu, qalamul mudarrisin. Pen cikgu ni qalamul mudarrisi. Ada alif lam. Nampak tak tu? Jadi semua orang kena tahu. Cuba try lagi sekali lagi buat latihan. Sapu tangan. Salah. Sapu tangan. Mindilun. Sapu tangan ini. Al-mindilu. Ini sapu tangan. Hadza mindilun. Okey. Sapu tangan ini bersih. Al-mindilu nadhifun. Okey. Ini sapu tangan cikgu. Hadza mindilu mudarrisin. Ini sapu tangan cikgu ni. Hadza mindilul mudarrisi. Okey, sekarang semua orang dengar baik-baik. Pintu masjid. Pintu masjid. Babu masjidin. Pintu masjid ini. Sekarang buat ayat. Pintu masjid ini terbuka. Babul masjidi maftuhun, bukan miftahun. Babul masjidi maftuhun. Kalau babul masjid miftahun, pintu masjid ini kunci. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid ini besar. Kabirun. Tuan-tuan dah boleh buat ayat. Boleh buat ayat sendiri. Sekarang cuba tukar. Pintu rumah ini dari Cina. Babul baiti minasini. Boleh, tuan-tuan boleh buat ayat dengan baris yang betul. Mari kita belajar sekarang. Kita sambung tengok. Kita buat latihan baik, sekarang kita tengok lagi. Baik. Alhamdulillah, semua orang dah okey, dah faham. Kita tengok cara kita nak buat mudhafun ilaih ini. Dia asalnya kaedah ni, mesti mudhaf mesti kata nama campur kata nama. Ismun campur ismun sama dengan mudhafun wa mudhafun ilaih. Itu dia. Contohnya tengok. Contoh ya. Ini kita tengoklah. Ini kan kitabun ni adalah kata nama, ismun. Muhammad pun ismun juga, kata nama juga kan. Jadi bila kita nak buat mudhaf ilaih, apa makna mudhaf? Makna milik. Maksudnya milik. Ini kalau kita kata buku je, kitabun. Budak ni nama dia Muhammad, tak ada kaitan. Tapi bila kita dah jadi buku Muhammad, jadi macam ni. Ini kat nama, ni kata nama. Jadi kitabu Muhammadin. Tengok apa perubahannya. Ini baris 2 kan? Ni baris 1. Sini baris depan kan? Sini baris bawah. Kenapa jadi baris bawah? Sebab dia mudhafun ilaihi. Sebab ini mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Baik, nampak tak tu? Baik, tengok apa dia punya ciri mudhaf ni. Kita tengok dia punya tanda mudhaf. Mudhaf tak boleh tanwin. Sini tanwin. Bila mudhaf dia dah kena buang tanwin. Lagi satu, mudhaf ni dia tak ada alif lam. Bila jadi mudhaf saja tak boleh ada alif lam. Kalau mudhaf ni lagi boleh ada alif lam. Tengok. Ini tak ada alif lam pasal nama Muhammad. Nama orang memang dia tak ada Al-Muhammadu, tak ada Al-Muhammad. Nama dia Muhammad. Jadi tapi dia kena baris bawah. Jadi kitabu Muhammadin. Sudah jadi mudhaf, mudhafun
ilaihi. Namanya ini mudhaf ilaihi. Ini dalam Quran banyak ni tuan-tuan. Ini bila kita belajar Quran besok kita baca kata nama ni dia tukar jadi baris bawah ada dua sebab. Siapa ingat lagi? Siapa sebab yang pertama? Sebab yang pertama bila didahului dengan huruf jar. Ingat lagi tak? Kalau tengok dengan sini. Rumah dalam bahasa Arab apa? Rumah ini al-baitu. Dalam ataupun di rumah ini fil baiti baris bawah. Kenapa? Sebab didahului dengan huruf jar. Itu yang pertama. Yang kedua ni, dia kata nama ni tukar baris bawah apa dia sudah menjadi mudhafun ilaihi. Tu mudhafun ilaihi. Ingat lagi sekali lagi Ustaz terangkan. Kita nak bina mudhafun ilaihi ni, pertama sekali kedua-duanya mestilah kata nama. Ini ismun, ni ismun. Bila dah jadi mudhafun ilaihi, yang mudhaf ni tadi ni kitabun jadi kitabu. Kalau mudhafun ilaihi jadi baris bawah Muhammadin. Kitabu Muhammadin makna buku Muhammad. Orang putih cakap buku Muhammad apa? Takkan tak tahu. Muhammad book. Betul. Macam tu. Macam tu. Jadi dah jadi milik. Sekarang saya nak tanya gini. Rumah dalam bahasa Arab baitun. Allahu. Rumah Allah Baitullahi. Macam tu. Kalau Nabi atau utusan dipanggil apa? Rasulun. Ada alif lam? Ar-rasulu. Baik, ingat balik semula. Utusan Rasulun. Allahu. Campurkan. Rasulun campur Allahu jadi apa? Rasulullahi. Kenapa Allah itu dia baris bawah? Sebab dia mudhafun ilaihi. Sekarang cuba buat ayat. Muhammadun Rasulullahi. Macam mana? Dah terbuat dah tu. Muhammad utusan Allah. Macam mana nak sebut? Muhammadun Rasulullahi. Macam tu. Senang ke susah? Baik, sekarang saya nak try semua orang. Kerusi? Ali? Kerusi Ali kan? Sekarang jadi kerusi Ali. Kursiyu aliyin. Pandai. Itu sebab bahasa Arabnya saya kata senang. Kursiyu aliyin. Dah jadi mudhafun ilaihi. Dia tu frasa, dia belum ayat. Tapi kalau saya sebut ini, kerusi Ali baru. Macam mana? Dalam bahasa Arab. Kursiyu aliyin jadidun. Jadidun baru. Maksudnya kerusi Ali baru. Dah jadi ayat. Sekarang cuba buat ini. Kerusi Ali di dalam kelas. Macam mana? Kursiyu aliyin fil fasli baris bawah. Nampak tak tu? Jadi bahasa Arab ni dia bahasa yang hidup. Sekejap kursiyun, sekejap kursiyu, sekejap aliyin, sekejap aliyun, kan? Yang tu yang kita nak belajar, kita nak faham tu. Sebab tu Dr. Fah kata, kalau orang bukan Arab nak belajar bahasa Arab ni, dia kena macam tu, kena sebut ujung tu supaya dia faham. Ini makna milik, ini makna apa, ini makna apa, ini nakirah, ini makrifah. Mana mubtada, mana khabar, mana natun, mana man'utun, kita tahu semua. InsyaAllah lah. Ini hari kita belajar macam tu. Baik. Semua orang kita tengok lagi. Kita buat latihan sekarang. Kita tengok. Baik. Sekarang kita tengok sini. Sekarang tengok. Ini macam tadi.
Kitabun campur Muhammadun jadi kitabun Muhammadin. Tapi kalau kitabun campur at-talibu, sini ada ilham, sini baris satu kan? Jadi apa? Jangan lupa tau. Sini Muhammadin baris 2 pasal tak ada ilham. Sini biar ilham baris Okey. Tengok satu lagi. Kitabun campur talibun jadi apa? Jadi kitabu talibin. Nampak tak tu? Semua orang kena ingat ni. Kalau kitabu talibi, ini makrifah. Buku pelajar ini. Buku pelajar tersebut. Tapi kitabu talibin, buku pelajar. Pelajar mana? Umum, tak tahu. Boleh semua orang? Boleh. Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, saya soal. Boleh? Baik. Kalau macam ni. Tengok macam ni. Kita tengok. Okey, sekarang. Mahadha. Ini babun. Mula-mula ni babun. Mula-mula mesti sebut babun dulu. Kalau rumah, baitun. Sekarang, bila babun campur rumah, baitun, jadi pintu rumah kan? Jadi babu baitin. Maknanya pintu rumah ni tak tahulah. Ini patutnya pintu sajalah kan. Pintu rumah saja. Tapi kalau itu mesti kata nama. Kata nama campur pertama baru jadi mudhaf-mudhafun. Jadi mudhaf-mudhafun ilaih. Baik. Sekarang kalau babun pintu, rumah ni al-baitu. Jadi apa? Babul baiti. Tengok. Babu baitin, babul baiti. Tak sama kan? Babu baitin, pintu rumah. Rumah mana? Mana-mana rumah, tak tahu. Babul baiti, pintu rumah ini. Pintu rumah itu. Pintu rumah tersebut. Dia makrifah. Boleh semua orang? Okay, good. Ini kata nama. Jadi mudhaf, mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaihi maknanya milik. Pintu rumah, kunci kereta, nama budak lelaki, nama orang itu, tangan budak lelaki, apa lagi? Macam-macam lah. Semua. Baik, kita tengok lagi. Contoh lagi. Buat latihan lagi. Okey. Mahadha? Miftahun. Asalnya miftahun. Sayyaratun. Kalau miftahun campur sayyaratun jadi apa? Apa makna miftahu sayyaratin? Kereta mana? Mana-mana kereta. Tak tahu kereta mana. Asal ini mesti kunci kereta gitu je. Baik. Ini kata nama. Ingat lagi? Kata nama. Jadi apa? Mudhaf. Lagi mudhafun ilaihi. Kalau mudhaf tak boleh ada alif lam. Mudhaf tak boleh Kalau tak mudhaf macam ni. Miftahun. Al-miftahu dia boleh. Sebab dia free. Dia tak kahwin lagi. Bila dah kahwin macam ni, dia kena ikat dah. Tak boleh keluar malam. Saya boleh keluar malam pula. Boleh. Tapi ialah maknanya dengan bini lah. Tak boleh tinggal dia. Kena bawa sama. Miftahus sayyaratin. Ini nakirah. Tapi kalau gini, miftahun. Tengok semua orang. Miftahun. Sayyaratun. Tak ada alam 2. Ada alam 1 kan? Ini bebas. Bila dia dah kahwin 2 ni, jadi miftahus sayyarati. Ini baris 2, sini baris 1. Sini baris depan, sini baris bawah. Kenapa 1? Sebab ada alif lam, sebab ada alif lam. Ini tak ada alif lam, baris 2. Ini dia nak kena faham ni. Semua orang kena faham ni. Boleh semua orang? Okey. Ayam percik. Masya Allah. Memang best tu syarat ni. Tengok. Ni kata nama mesti. Ingat tu. Jadi macam ni. Mantap. Ini. Siapa cakap bahasa Arab susah? Kan? Ni tahu. Pernah belajar bahasa Arab dulu? Tak pernah kan? Syahid? Pernah? Kat mana? Kat sekolah? Okey.
Rugi orang tak belajar bahasa Arab. Ada orang cakap bahasa Arab tu payah. Tak nak ambil belajar bahasa Arab. Setamaan ni jadi mengajar, jadi cikgu 31 tahun. Tahu macam-macam. Pernah mengajar sekolah Arab 7 tahun. 7 tahun sekolah Arab. Jadi saya tahu ada budak-budak ni bila naik tingkatan 4-nya nak lari. Saya tanya, kenapa tak nak tunggu sekolah ini? Kenapa nak pergi MRSM lah macam mana? Dia kata, tak nak ngapal cikgu. Susah bahasa Arab, ngapal. Tak kena cara. Bahasa Arab tak payah hafal. Yang nak hafalnya kaedah je. Yang nak dihafalnya macam apa tu, dia kata ada kaedah lah banyak. Ayat-ayat Quran, hadis. Itu kena hafal lah tu. Tapi belajar bahasa Arab tak payah hafal. Faham. Kita faham. Campur aja. Saya kata meja dalam bahasa Arab, meja maktabun. Meja guru maktabun mudarrisin. Meja guru ini maktabun mudarrisi. Bilik dalam bahasa Arab apa? Bilik. Ghurfatun. Bilik ali. Ghurfatu aliyin. Senang sangatlah. Jadi beritahu kawan-kawan, bahasa Arab senang sebenarnya. Baik, kita tengok sambung lagi. Kita tengok sini. Kita sambung lagi ni. Ni pintu masjid ni. Tengok. Ni mudhaf, ni mudhaf ilaih. Kalau ada alam macam tu. Kan? Habis kan? Tengok ini. Kitabun asalnya. Campur Allahu. Jadi apa? Kitabullahi. Saya kata Al-Quran itu kitab Allah. Al-Quranu kitabullahi. Ini sekarang saya ada tambah fi kat sini. Sini kitabun campur Allah jadi kitabullahi. Kalau saya tambah fi, jadi apa? Fi kitabillahi. Nampak tak tu? Mula kitabun. Lepas tu bila dia dah gabung dua perkataan jadi kitabullahi. Ada fi kitabillahi. Nampak cantik tak? Tidak. Ini namanya apa dia? Sebut semua orang. Harfu jarrin. Ini ismun majrurun wa huwa mudhafun. Apa maknanya? Dia ni ismun majrurun, kata yang di baris bawah. Pada masa yang sama dia adalah mudhaf. Ini mudhafun ilaihi. Jadi kita besok baca Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fi lailatul qadri. Fi huruf ja, lailati ismul majrur wa huwa mudhaf. Al-qadri mudhafun ilaihi. Kalau tak ada fi, lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Nampak tu? Betul-betulnya. Kita tengok sini, kat sini ada. Contoh kita tengok. Tengok. Baitun al-mudarrisu jadi apa? Baitul mudarrisi. Jadi baitul mudarrisi. Okey. Ada min. Min ni huruf jar kan? Daripada. Sekarang jadi apa? Min baitil mudarrisi. Min kita panggil apa? Sebut semua orang, sebut kuat-kuat. Baiti. Kalau tak ada sini, kalau saya kata min campur baitun saja jadi apa? Min campur baitun jadi apa? Min baitin. Betul. Sekarang padahal ni tak ada dalam. Kenapa tak min baitin kat sini? Nampak ni? Sebab dia mudhaf. Mudhaf tak boleh tanwin. Ini mudhafun ilaih. Sini mudhafun ilaih boleh ada dalam. Sini. Ini mudhafun ilaih. Hai, masya-Allah. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Okey, tengok sini. Sekarang ismun campur Allahu jadi apa? Jadi ismullahi. Nama Allah. Bila kita tambah huruf ba. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih kan? Kita tambah huruf ba. Jadi apa?
Bismillahi. Dia buang alifnya. Satu ni je, yang lain ada lagi. Ini untuk Allah alam, tapi supaya orang awam dia tak baca bismillah. Dia bismillah. Nampak tak tu? Sebab tu lama-lama bila kita belajar ni, baca Quran kita faham lah. Masa kita tahu kaedah. Tengok. Tengok. Ini namanya huruf jar tu. Yang ni namanya ismun majrurun wa huwa mudhaf. Allah itu mudhafun ilaihi. Uish. Macam. Senang ke susah? Esok kalau senang kena upah Ustaz Ma'ana buat yang percik. Dia ada satu cerita dulu. Satu cerita orang belajar. Satu kisah zaman sahabat padahalnya ni. Dia ni mengembara malam, sahabat ni pergi mengembara. Atas mungkin ada tugasan, Nabi tugaskan ni pergi satu kampung. Dia masuk kampung ni, sampai satu tempat dia tak ada tempat penginapan. Dia terpaksa bermalam. Dia minta jasa baik Tok Pengulu bagi dia tempat penginapan dan bagi sedikit makanan untuk orang musafir ni. Tapi orang Tok Pengulu ni tak bagi. Kedekut dia. Tak nak bagi tempat penginapan, tak nak bagi makan. Dia menginaplah di pondok wakaf, berhenti gitu, bermalam kat situ. Pendek cerita dengan nak dajit cerita dengan takdir Allah Ta'ala. Pada malam itu, Tok Pengulu tu dia kena sengat binatang. Tak tahulah ular ke jengking ke, Allah alam. Dia kena patuk ular. Jadi dia orang pergi ubat tak jadi. Last sekali dia teringat ada orang musafir yang kat balai kat wakaf tu, dia cari orang tu. Mana tahu ada di antara mereka tu yang pandai ubat. Dia cari. Pergi cari, dia jumpa. Dia tanya, "Tuan, boleh tak beri bantuan kepada pengulu dia, kerana pengulu dia tu kena sengat binatang lah." Orang yang ketua ni tadi dia pun teringat lah, dia minta bantuan tak boleh kan? Dia kata boleh, dengan syarat. Apa dia? Kalau sembuh lah kau punya pengulu ni, kena bayar dengan 30 ekor kambing. 30 ekor kambing? Habis itu dia kata, pasal dia terdesak, dia kata boleh lah, 30 ekor kambing tak ada masalah, no problem, kata dia. Itu easy, kata dia. Baik, dia pun pergi. Apa dia buat? Dia ambil air, dia baca Fatihah je. Dia baca Fatihah je. Lepas tu dia pun baca Fatihah. Ya Allah, dengan izin kau ya Allah, minta dengan ni moga orang ni sembuh. Dia minum. Dengan izin Allah Ta'ala baik. Baik. Dia pun 30 ekor kambing. Baca Fatihah je 30 ekor kambing, nampak? Satu ekor kambing RM1,000 sekarang tau. Kalau 30 ekor 30,000. Ini kalau Ustaz Ma'an mengajar ni banyak ni. Baik. Jadi orang tu bila dapat 30 ekor kambing, dia tak berani nak makan. Boleh tak kita nak makan kambing ni? Lepas tu dihantar utusan seorang daripada kawan dia, pecut balik jumpa Rasulullah. Dia pun balik pecut jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dia ceritalah. Lepas tu Nabi tanya, macam mana kau tahu Fatihah tu boleh buat penyembuh? Dia fikir, dia agak-agak daripada ilmu yang dia belajar pada Nabi ni, Fatihah ni boleh menyembuh, kata dia. Kalau dia baca Fatihah tu dengan izin Allah, baik, kata dia. Dia kata, kalau lagu tu memang betul lah. Jadi kambing tu boleh makan. Seekor bawa sini untuk aku. Jadi dah ambil 3 ekor. Ini cerita je lah. Bukan siapa saja nak cerita. Tak ngantuk nanti. Tak? Sama nama? Namhan. Seminggu je lupa dah Namhan. Namhan okey hari ni? Okey, bagus. Okey, nampak tu. Nampak tu. Tengok ni. Kalau malam dalam bahasa Arab panggil apa? Lailatun. Kadar Al-Qadru. Ni buatkan ni supaya orang tengok ni. Mula-mula macam tu. Lailatun Al-Qadru. Bila campur jadi apa? Lailatul Qadri. Kenapa satu dhammah? Sebab dia mudhaf.
Kalau tak ada mudhaf boleh dua. Bila mudhaf tinggal satu. Al-Qadru jadi Al-Qadri. Kenapa baris bawah? Sebab dia mudhafun ilaih. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Bila ada fi, jadi apa? Fil lailatul qadri. Ini harfu jar. Ini ismun majrurun. Wa huwa mudhaf. Ini mudhafun ilaihi. Dalam Al-Quran banyak macam ini. Tapi kita baru belajar buku 1 kan? Baru bab 5. Belum habis buku 1 lagi. Ini pun dah banyak kita nampak. Macam tu rupanya. Jadi belajar ni, semua orang kena betulkan niat. Dengar sini. Belajar dengan samaan ni, Ustaz Maan selalu pesan, kita betulkan niat. Niat belajar ni lillahi ta'ala. Kena belajar kerana Allah. Kerana nak faham Quran, nak faham hadis. Bukan untuk periksa, nambahan. Bukan untuk sijil, syahid. Bukan nak dapat cemerlang sarah, bukan. Lillahi ta'ala. Sebab bila kita belajar lillahi ta'ala, automatik. Kalau kita periksa dapat jawab, kita dapat cemerlang. Itu bonus Allah bagi kat kita. Sebenarnya. Kalau siapa yang belajar niat memang untuk lulu periksa atau cemerlang ni, dia dapat tu lah. Nabi kata, innamal a'malu bin niat. Tapi pahala tak dapat. Dah dapat dah sijil cemerlang. Tapi kalau belajar kerana Allah, pahala dapat, cemerlang pun dapat. Dua-dua dapat. Nampak tu? Kan boleh tu. Tak nak? Tu kalau nak, alhamdulillah. Kalau nak, belajar betul-betul. Tu dia. Kita tengok. Kaedah tu. La yubda'ul mudhafu bi alif lam. Ta'rif wala yunaun. Maknanya mudhaf ni tak boleh ada alif lam dan tak boleh tanwin. Contoh tengok sini. Tengok ni. Tidak bermula mudhaf tu dengan alif lam. Tengok. Hadza baitu Muhammadin. Macam ni. Tak ada alif lam kan? Hadzal baitu Muhammadin. Betul ke tak? Ni ada alif lam ni, betul tak? Tengok ni. Dia kata tak boleh la yubda'u, tidak dimulakan mudhaf tu dengan alif lam. Ini betul lah ni. Yang ni betul. Itu betul. Kalau hadzal baitu Muhammadin, betul tak? Ini tak betul ni. Sebab mudhaf tak boleh ada alif lam. Ini semua orang kena ingat. Baik. Macam tu. Tengok sekarang kita tengok. Hadza qalamul mudarrisi. Sini tak ada alif, sini ada alif. Kalau mudhaf ni lain boleh. Tapi mudhaf tak boleh. Yang ni betul macam ni. Kalau ni hadzal qalamul mudarrisi, betul tak? Salah. Nampak tak tu? Macam tu. Itu dia. Tengok. Hadza kitabu talibin. Ni nakirah kan? Ini buku pelajar. Hadzal kitabu talibin. Ini salah, tak boleh ada alif lam. Yang ni betul, ini salah. Nampak tu? Okey. Hadza daftari. Ini daftari ni daftarun campur ana. Jadi ini buku saya. Hadza daftari ada alam, salah. Ini betul. Ini salah. Okey. Boleh Syahid? Nambahan? Okey. Sayang, ada kawan-kawan kita tak dapat datang. Dia takut. Pasal tak boleh rentas kawasan. Bukan takut, tak boleh rentas. Ada duduk Seremban, ada tak boleh. Baik. Sekarang kaedah la yubda'ul mudhaf bi tanwin bi alif lam, tak boleh macam ni. Ni tak boleh. Tak boleh tanwin. Hadza baitun Hamidin, tak boleh. Mesti baitu Hamidin. Tu. Baitu Hamidin. Baitun Hamidin salah. Hadza miftahul baiti. Miftahu. Hadzal miftahu. Ini salah. Ini betul. Ini salah. Ni hadza maktubu talibin. Hadza maktabun talibin, salah. Yang tu betul. Ini salah. Baik. Habis. Syukran. Bila syukran cakap apa? Alhamdulillah. Baik. Ni. 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 Baik, ada apa-apa soalan?
Boleh faham semua? Nanti bila kita dah faham, kita buka buku pula. Baca buku. Nanti saya tanya tukar macam mana, ini macam mana, ini macam mana. InsyaAllah. Nanti lama-lama kita akan faham. Ya? Baik. Oh, jam ni patutlah tak pukul 9. Sekarang pukul apa jam? 9.30 dah. Saya tengok ni. Asal tak pukul 9 lagi, saya dah penadang aja. Rupa-rupanya jam mampu dah. La ilaha illallah. Baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.